nampak okey ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat emas, okey, mencari ilmu emas, insya-Allah. Malam ni saya nak berkongsi pengalaman saya. Okey, saya bukan pakar tapi saya belajar daripada seorang pakar, iaitu saya punya mentor, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Okey, saya nak berkongsi pengalaman saya bagaimana saya bina dana kecemasan dan bagaimana nak capai impian dengan simpanan emas. InsyaAllah saya cuba sampaikan. Cik Baki, maaf, boleh jadikan slide satu screen ya? Oh, okey. Okey, sekarang okey? Okey, Cun. Okey. So, saya akan cuba sampaikan pengalaman saya, perkongsian saya melalui malam ini. InsyaAllah semoga perkongsian malam ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Sama-sama kita share, pakar-pakar share kepada kawan-kawan supaya mereka mendengar apa perkongsian saya malam inilah. Okey, salam pengenalan daripada saya. Sebentar tadi Puan MC dah beritahu sedikit tentang diri saya. Saya adalah Muhammad Bashir bin Mansur. Saya sudah berkahwin, mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak. Okey, saya tinggal daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pekerjaan saya adalah Development Engineering Manager di sebuah MLC. Hobi saya adalah running dan cycling, dan tak dilupakan juga simpanan emas merupakan hobi saya. Saya anggap emas ni sekarang ni sebagai hobi. Okey, saya dan Public Gold, CJ lahir saya dengan Public Gold adalah PG 00558306. Orang yang memperkenalkan emas kepada saya adalah Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Beliau merupakan mentor saya dan merupakan founder G100 Network. So amat besar sumbangan Tuan Muhammad Zulkifli. Saya bermula sebagai Gold Saver pada 25 Julai 2015 dan saya nampak kebaikan emas ni dan saya mula merasakan saya perlu memberi bimbingan kepada orang lain, memberi ilmu dan bertukar menjadi gold dealer pada 5 November dan alhamdulillah sekarang ni saya bergelar Public Gold Business Owner, yang memegang jawatan sebagai First Star Founder Master Dealer. Saya dalam Public Gold adalah part time, okey, tapi sebagai full time mentality ya. This one apa yang mentor saya cakap, walaupun kita buat dalam part time tapi mentality saya adalah full time dalam Public Gold, insyaAllah. Okey, hari ini saya akan bercerita, berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian dana kecemasan dalam emas. Okey, sebelum saya pergi secara lebih lanjut, okey, apa itu macam mana kita nak membina dana kecemasan dalam emas, saya perlu menceritakan apa itu dana kecemasan. Kita selalu dengar dana kecemasan emergency fund. What is it? Apa itu? Apa itu dana kecemasan? Okey, dana kecemasan adalah dana yang diperlukan ketika berlaku sesuatu kecemasan. Sama ada terhadap diri kita maupun keluarga kita. Saya bagi contoh, kehilangan sumber pendapatan. Tiba-tiba kita tak dapat pergi bekerja dan gaji kita dipotong dan kita tak cukup duit untuk menampung kehidupan, ataupun gaji kita disekat, ataupun kita kehilangan kerja terus. So kita tidak mempunyai pendapatan untuk menampung kehidupan seberikutnya. Itu adalah dana kecemasan. Kecemasan yang kita tak dirancang. Kos rawatan hospital, anak sakit, diri kita sakit, isteri sakit. Itu adalah dana kecemasan yang kita perlukan keluar untuk menanggung kos rawatan hospital. Kos baik pulih kereta, kenderaan sama motor ataupun kereta. Kita nak pergi kerja, kita nak mencari rezeki, kita perlukan kereta untuk mencari rezeki. So kita perlukan kos untuk baik pulih kenderaan jika rosak, okey. Kos perbaikan rumah, rumah bocor, paip bocor. So kita perlukan kos dana kecemasan ini. Benda-benda ini kita tak boleh kontrol, okey. Dia berlaku bila berlaku ia suatu kecemasan, okey, dan kita perlukan dana untuk support situasi begini. So pakar kewangan, Azizi Ali, banyak pakar kewangan yang sarankan kita ada minimum 3 bulan hingga 6 bulan pendapatan. Kalau ikut mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, dalam buku dia sarankan 3 bulan ke 6 bulan untuk adakan dana kecemasan. Okay. Dana kecemasan ni bukan untuk pembelian dirancang. Macam kita nak beli rumah, kita tak boleh guna dana kecemasan. Nak beli kereta baru, tak boleh. Pendidikan anak-anak, dia bukan dana kecemasan. Macam rumah, kereta baru itu dana yang kita dah set untuk beli rumah, untuk beli kereta. Okay. Dan dana kecemasan ini tak boleh disentuh untuk tujuan kecemasan sahaja. So, bila berlaku kecemasan, kita perlu dana ini. Okay. Itu sebab sedikit apa itu dana kecemasan.
Okey, saya berkongsi kisah saya. Tadi kita sudah faham apa itu dana kecemasan. Sekarang ini saya berkongsi pengalaman saya bagaimana saya tercetus untuk adakan dana kecemasan. Okey, saya adalah seorang engineer jurutera. Pada tahun 2015 saya adalah seorang engineer di multinational company, okey, syarikat yang besar dan mempunyai pendapatan bulanan lebih 6,000 dengan komitmen yang bulanan yang agak tinggi. Okay, kenapa saya kata agak tinggi? Saya ada rumah besar, saya ada kereta besar, okay, saya ada kredit kad yang banyak. So, saya seorang engineer. So, gaya saya tu memang berlagak lah. So, kita nak enjoy. Duit gaji, dapat gaji, enjoy. Spend untuk rumah, spend untuk kereta, spend untuk kredit kad, shopping sana, shopping sini. At the end, bila saya realise balik, saya tengok saya bekerja selama 5 tahun dalam industri semiconductor, seorang engineer. Gaji saya meningkat setiap tahun. Kalau orang yang dekat dengan saya, mereka tahu bagaimana prestasi pekerjaan saya. Kenaikan gaji saya, alhamdulillah, sentiasa elok. So, gaji setiap tahun meningkat. Tapi, bila saya flashback dalam diri saya balik, saya tengok dalam diri saya balik, saya check saya punya account, saya zero dana kecemasan. Zero. Hutang saya bertambah. Hutang kereta, hutang kredit kad daripada 1, 2, 3, 4. Selamatlah bank limit kita sampai 5 saja. Kalau lebih, mungkin lebih. Dan hutang personal, macam-macam lagi. So, kalaulah berlaku kecemasan dekat saya rasa risau. Okay? So, bayangkan seorang engineer bergaji yang agak stable, tapi tak ada dana kecemasan. Okay? Itu bukan satu benda yang pelik. Dan sekarang ni banyak berlaku di sekeliling kita. So, saya mula terdetik dalam diri saya. So, saya terfikir, saya muhasabah sebentar dalam diri saya. Jika berlaku kecemasan kepada diri saya keluarga, so jika berlaku kecemasan kepada diri saya ni, apa yang akan berlaku kepada rumah saya? Adakah saya terpaksa jual rumah saya untuk tampung kecemasan yang berlaku? Adakah saya terpaksa jual kereta saya? Saya mempunyai kereta yang besar. Adakah saya terpaksa jual dan tunjuk kemiskinan saya? Dan yang paling teruk, yang paling saya risau adalah adakah saya terpaksa jual keluarga saya, hilang keluarga saya. Saya ada anak-anak. Apakah anak-anak saya tengok pada saya tak mampu menjaga keluarga saya. Dan yang paling saya risau, jika berlaku kecemasan, saya terpaksa tahan malu, tebal muka untuk minta hutang sama ada kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah. Kita terpaksa tebal muka dan minta hutang sebab berlaku dana kecemasan. Contohnya anak sakit, kita tak ada duit nak bawa anak kita pergi ke hospital. Adakah kita terpaksa tebal, tak mau tahan, tak ada duit, mesti kita terpaksa tebal muka minta ke kawan-kawan ataupun saudara mara. Saya sudah pasti mereka ni akan pergi lari pada kita sebab mereka pun tak mau bagi pinjam kepada kita dan macam-macam alasan. Bila kita nak minta hutang dengan orang, macam-macam alasan orang akan bagi sebab mereka takut kita tak mampu bayar balik. Okay? Sebab tu bila saya fikir balik, kecemasan bukan suatu perkara yang boleh kita kawal. Kita tak boleh kawal kecemasan. Dan kita tak tahu bila kecemasan akan berlaku pada diri kita. Mungkin hari ini saya seorang engineer. Mungkin besok saya bukan lagi. Saya mungkin penjaja peniaga goreng pisang tepi jalan. Adakah pendapatan itu mencukupi untuk menanggung saya punya kecemasan pada ketika itu? Dan saya tak boleh kawal kecemasan ini. Tetapi saya masih boleh dan masih mampu kawal persediaan kita untuk menghadapi kecemasan. Kita masih mampu sebab sekarang ini kita masih ada duit gaji. Kita masih ada pendapatan bulanan yang mencukupi. Cuma kita perlu kontrol pendapatan kita untuk simpan sedikit sebagai dana kecemasan. Kita tahu dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, kita diajar banyak pepatah Melayu yang kita dengar, yang selalu kita dengar. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan nak terberak baru nak korek lubang. Kita tahu, nampak pelik ayat ni, tapi sebenarnya menusuk kalbu, nak terberak baru nak korek lubang. Tapi kita pun tahu susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Bekerja sebagai engineer, tapi kita semua pandang sepi. Kita ada graduate, engineer, doktor, cikgu, tapi kita pandang sepi semua ni. Kita nak seronok. Itu apa yang berlaku pada diri saya. Okay? Saya nak seronok, tapi saya lupa dana kecemasan. Jika berlaku sesuatu yang cemas pada saya ataupun keluarga saya.
So daripada situ saya berfikir saya perlu ada dana kecemasan. Saya perlu ada dana kecemasan. Ini fakta. Okey, fakta. Kalau kita baca dalam internet, newspaper, ramai tak ada dana kecemasan. Kenapa saya kata ramai? Okey. Cuba kita tengok reflect KWSP. Selepas pencen 3 tahun wang KWSP habis. Adakah kita nak pencen selama 3 bulan? Adakah kita nak pencen selama 3 tahun, lepas tu kita terpaksa kerja semula? Kita tak mau. Sampai suatu ketika kita nak pencen dan terus pencen. Kita nak financially freedom. Adakah kita nak komplain kepada kerajaan, KWSP kita tak cukup? Kerajaan tak boleh bantu. Sebab kita tak boleh paksa kerajaan. Sebab bukan dia bawa di dalam kawalan kita. Kita kena kawal apa yang kita boleh kawal. Miskin selepas pencen. Ini realiti sekarang ni. Kes bankrupt penjawat awam semakin meningkat. Yalah, penjawat awam, mereka hidup mewah. Mereka ini akan dapat facility loan dengan interest yang murah. Keluar loan, beli kereta, keluar loan, pergi shopping, keluar loan, pergi melancong. Mereka tak sedar. Kita ni tak sedar. Kita ni lebih alpa nak berseronok. Okay? Nak berseronok. So, muflis kerana hutang kereta. Nak berseronok. Kerja engineer mestilah kereta besar. So, dana kecemasan tak ada. At the end, muflis lah. Okay? Kredit kad berlambak. Yalah, kalau kecemasan, swap kredit kad. Sekadar kecemasan, swap kredit kad. At the end, kredit kad pun dah tak ada. And then, apa nak swap lagi? Muflis. So, benda-benda ini, asasnya adalah dana kecemasan. Kalau kita ada dana kecemasan yang stabil, saya yakin kita akan jauh daripada muflis. Kita akan nampak cara pengurusan kewangan kita semakin lebih baik. Pemikiran kita semakin ada logik dan kita boleh fikir perlu ataupun kehendak. Okay? Sebab tu kita tengok, bukan fakta saya, fakta daripada KWSP. KWSP yang memberi fakta yang membimbangkan. 68% daripada pencarum KWSP berumur 54 tahun ke bawah hanya mempunyai kurang 50,000. Kurang 50,000. Cuba kita bayangkan, 50,000 berapa lama kita boleh hidup dengan 50,000 selepas pencen. Okay? Bermaksud mungkin 3 tahun, mungkin 1 tahun, silap-silap 1 bulan 50,000 dah hilang. Adakah selepas 3 bulan kita pencen, kita terpaksa cari kerja lain? Kita kena bertindak daripada sekarang. Kena bina dana kecemasan daripada sekarang supaya benda-benda ini tak jadi kepada kita. Kita berusaha, selebihnya kita serah kepada Allah SWT. Okay? Kelompok 20% ke bawah, kelompok 20% terbawah pencarum KWSP mempunyai simpanan purata sebanyak 6,000 saja. 6,000 sekarang bukan banyak, tuan-tuan. 6,000 sekarang tak banyak, sikit. Okay? Bonus sebulan 10,000 sebulan habis. Okay? Itu yang terjadi kepada saya. Okay, so ini adalah realiti. Kita kena faham realiti. Banyak orang bankrupt, banyak orang terbeban dengan hutang, tiada dana kecemasan, pengakhirannya mereka akan bankrupt. Okay. Okay, so saya dah terangkan macam mana saya boleh tersentuh, boleh tergerak untuk membina dana kecemasan. Realiti masyarakat sekarang, ramai yang tak ada dana kecemasan. Saya seorang manager dalam sebuah syarikat, dan bawah saya ada beberapa engineer. So saya cek dengan seorang, mereka pun agak goyah dengan dana kecemasan. Kita perlu tanya daripada diri kita sendiri. Jangan tanya orang lain. Tanya diri sendiri, duduk dalam bilik ataupun duduk dengan isteri. Tanya diri sendiri. Berapa lama kita sudah bekerja? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Berapa lama kita sudah bekerja? Berapa jumlah dana kecemasan yang kita ada dalam poket kita, bank kita, mana-mana semak balik. Berapa banyak yang ada? Ingat, dua benda ini hanya diri kita saja yang tahu. Tak ada orang lain yang tahu. Kalau kita berlagak depan orang, kita cakap dalam bank kita ada 1 juta, orang tak tahu. Hanya diri kita yang tahu tahap kewangan kita. Kita perlu jujur dalam diri sendiri untuk membina dana kecemasan yang lebih kukuh. Tanya dari diri sendiri, adakah kita bersedia jika berlaku kecemasan kepada diri kita ataupun anak-anak kita ataupun isteri kita? The worst case, kalaulah kita kehilangan pekerjaan, adakah kita bersedia? Sekarang ni kalau kita tengok situasi ketidaktentuan ekonomi dunia, kemerosotan ekonomi, banyak syarikat yang gulung tikar, banyak yang dibuang kerja, pilot sekarang dah tak jadi pilot. So adakah kita bersedia jika kita dibuang kerja pada esok hari? Bukan kita minta, sebab tu saya cakap tadi, kecemasan bukan perkara di dalam kawalan kita. Tapi adakah kita bersedia jika berlaku benda itu kepada kita? Okay. So benda ini kita perlu jujur, kita perlu duduk dan muhasabah diri. Cek, jika belum ada, bertindak daripada sekarang. Jangan tangguh sekarang. Okay. Okay, so saya settle kenapa saya
berubah daripada tak ada zero daripada tak tahu tentang dana kecemasan, dan saya berubah. Saya nak ada kecemasan. Saya nak dana kecemasan. Saya bukan tak cuba, saya bukan tak cuba untuk membina dana kecemasan. Okay, saya cuba banyak kali ya. So saya ada duit gaji yang mencukupi. Saya bekerja, isteri saya bekerja. Gaji kami mencukupi. Tetapi simpanan kami asyik bocor. Saya kalau tengok rekod saya punya slip gaji, setiap bulan tabung haji saya potong. 200 masuk dalam tabung haji. 200. Tapi yang peliknya, hujung tahun tabung haji saya reset kepada zero. Sebab kami nak pergi shopping, kami nak pergi holiday, terpaksa cut, ambil duit yang ada. Dan biasalah nafsu pantang lihat angka, duit ringgit bertambah dalam akaun. Okey, contohnya dalam ASB, pantang tengok ada 6,000. Mulalah, esok mula fikir nak tukar kereta, nak tukar sport rim. Yang minat beli basikal, mula nak upgrade basikal. Yang minat lari, mula nak tukar kasut lari. Padahal kasut lari duk elok lagi, basikal duk elok lagi. Mula nak tukar basikal itu, basikal ini. Mula nak beli motor itu, nak beli motor ini. Habislah duit. So, pantang ada duit dalam simpanan. Habis. Okey. Duit bonus. Ini yang paling best. Duit bonus saya dijangka dapat bulan 12. Bulan 1 saya dah plan dah. Bulan 12 ni duit bonus saya nak buat apa. Belum dapat lagi. Dah plan dah nak buat apa duit bonus tu. Dapat je bonus. Entah ke mana duit tu. Saya tak tahu. Dapat bonus 5,000, 6,000, 10,000. Habis. So kalau kita tak ada mindset nak bina dana kecemasan, tak ada mindset nak simpan dahulu guna kemudian, simpan dahulu belanja kemudian. Kalau kita tak ada mindset ni, dapat pilih bonus macam mana pun, habis. Kita akan habis bonus kita. Okay? Kesimpulannya, duit ringgit tak sesuai untuk saya bina dana kecemasan. Sebab saya dan isteri boros dalam orang Penang panggil boros yakmat lah. Okay? Boros yang paling teruk. Okay? So kalau kawan-kawan saya pergi, business trip ke China, US, Singapura, kawan saya tahu macam mana saya boros bershopping. Saya suka shopping barang-barang yang ada branded, bertahan lama. So memang saya shopping boros, so agak kasar lah kami punya boros lah. So tapi dengan emas, alhamdulillah kami dapat kawal benda-benda ni. So sebab tu saya tak pilih duit sebagai simpanan emas saya, okay? So, sebagai simpanan dana kecemasan saya. Sebab tak pernah berjaya. Saya tak pernah berjaya. Kalau kamu berjaya simpan duit sebagai dana kecemasan dan teruskan, saya tak halang. It's good, okay? Tapi kalau kamu tak berjaya, kalau kita tak berjaya simpan duit sebagai dana kecemasan, cuba bermula esok hari bina dana kecemasan guna emas, okay? Saya cerita kisah saya macam mana saya boleh bina dana kecemasan dengan emas. Okey, saya baca emas adalah duit sebenar. Yes, emas adalah duit sebenar. Daripada zaman Rasulullah, emas adalah duit, dinar dan dirham. Okey, dan kita baca juga ramai, kalau kita tengok posting dekat Facebook, ramai dealer-dealer public goods menceritakan emas adalah ubat nafsu boros. Dulu kami lebih banyak baca kepada blog Cik Zul lah. Cik Zul dan FB Cik Zul, sebab dulu tak ramai dealer public goods, sekarang dah ramai. So banyak orang dealer public goods menceritakan emas adalah ubat nafsu boros. Tapi kepada yang belum start, kepada yang belum bermula, dia akan menjadi persoalan kepada diri dia. Betulkah emas ini adalah ubat kepada nafsu boros? Betulkah? Dia tak pernah try, dia tak pernah cuba. So saya pun berfikir, saya dengan isteri kata, kita patut start, kita wajib mula, kita mesti mula cuba dulu. Okay, cuba dulu. Kita tak cuba tak tahu. So saya hubungi saya punya mentor masa itu tahun 2015. Saya masih ada lagi perbualan di antara dia, saya screenshot. So saya tanya dia, saya nak beli, mindset saya masa tu adalah nak simpan emas sebagai dana kecemasan. Tak ada benda lain. Saya tak tanya pun Tuan Zulkifli berapa harga emas waktu tu, mahal ke murah, saya tak tanya pun. Saya tahu saya nak beli emas 5 gram. Okay, so saya nak beli emas 5 gram, so, dan Tuan Zul cadangkan beli melalui akaun Masgap, dan saya tengok melalui akaun Masgap. Bila saya baca statement akaun Masgap tu, dia dalam statement tu beritahu simpan dalam gandaan RM50. So saya nak beli 5 gram. So bila saya jarab 145 darab dengan 5 gram 725. Tapi dia bagi tahu kena gandaan 50. Sebab tu saya transfer 750.
Kalau tidak saya memang plan nak beli 5 gram saja. Okay? So saya belilah. Saya tak tahu pun. Saya tidak tahu 145 gram ni adalah murah ataupun mahal. Tapi sekarang saya sudah sedar lah 145 ringgit ni adalah murah. Okay? Dah benda dah lepas. Okay? So saya mula membeli 5 gram melalui akaun Masgap. Okay? Saya dengan isteri niat selepas saya nak istiqamah. Setiap bulan saya nak spend 5 gram, 5 gram, 5 gram. Okay, saya tak tahu masa tu pergerakan harga emas naik macam mana, turun macam saya tak tahu. Okay, saya tak ada, saya tahu saya nak simpan emas untuk dana kecemasan. So, bila saya istiqamah simpan setiap bulan, sepatutnya saya kena ada 25 gram pada bulan kelima dalam akaun Masgap. Tapi magic magic lebih daripada 25 gram. Itu yang saya boleh cakap lah. Berapa gram tu saya tak boleh cakap. So, lebih daripada 25 gram. Bila saya duduk dengan isteri, saya tengok benda ni benda bagus dan saya suka berkongsi benda bagus. Itu sebab nama saya Muhammad Bashir. Bashir tu dalam menyampai berita gembira. So memang saya punya naluri suka bercerita. So bila saya bercerita benda bagus dan orang tanya macam mana nak beli. So saya rasa dan saya nampak ada promosi jadi dealer 10,000 dan saya rasa saya nak tukar duit ni jadi 10 jadi emas, sebab tu saya jadi dealer dan saya mula jadi dealer pada bulan kelima. Okay. So bila saya simpan emas, dia tak sama dengan simpan duit. Feel dia lain. So saya simpan emas 5 gram, tapi saya jadi ketagih. Saya rasa nak simpan lagi lah. Ada duit, pantang ada duit. Saya pantang ada duit, saya akan simpan. Awal bulan saya dah alih dah 5 gram, simpan dalam gap. Hujung bulan, duit lebih, saya simpan lagi emas. So saya simpan jadi ketagih, simpan dan dana kecemasan saya meningkat secara drastik. Okay? Cukup sebulan. So saya nampak menarik. Dan bila adalah nafsu syaitan di telinga ni ada, ada. Dia mulalah nak beli tu, nak beli ni. Bila saya nak beli, contohnya saya nak beli basikal. Okay. Saya nak beli basikal. Bila saya nak beli, saya kena cairkan emas saya, sama ada saya pajak ataupun saya jual. Bila saya nak cairkan emas saya nak jual emas saya untuk beli itu dan ini, saya akan terfikir sementara. Saya akan berfikir, perlu kau saya jual emas ni? Sayang pula emas ni kan. Bukan senang saya nak dapat emas 5 gram, 10 gram, 20 gram ni. Saya jadi sayang. Okay? Saya jadi kata lebih baik saya simpan lah. Dan saya simpan emas tu dan saya tak beli barang yang saya nak beli pun. Dan sekarang saya masih elok lagi. Dan duit saya bertambah. So itulah perasaan saya dengan emas. Okay? Bila saya simpan dan terus simpan, dana kecemasan saya meningkat. Amazing . So kalau siapa yang belum cuba bermulai sekarang. Jangan bertangguh sekarang. Habis saja seminar ni, terus login Gap, buy Gap. Okey, ini saya punya pergerakan macam mana saya membina dana kecemasan. Macam saya cakap tadi, saya membeli pada 25 Julai 5 gram. Saya mula dengan 5 gram. Okay? Dan pada 5 November, saya nampak satu kelebihan. Dan saya juga, saya seorang engineer masa tu dan saya dapat stok company dan saya jual stok company saya dan saya dapat amount yang banyak. Kalaulah pada waktu tu saya tak tahu, pada 5 November, kalau pada waktu tu saya tak tahu emas, dan saya jual stok saya dapat duit contohnya 12,000. Saya yakin 12,000 tu hilang entah ke mana. Tapi selamat Allah temukan saya, sebab saya jumpa dengan Tuan Zul, website blog dia dan kenal Tuan Zul melalui Facebook, dan saya alih 10,000 ini kepada gram emas. Dan kebetulan masa itu saya dapat grab promosi dealer public gold. Okay? Dan saya selepas saya beli 10,000 ni, dana kecemasan saya cukup lebih tambah tolak lah. Okay? Cukup 3 bulan kecemasan. Selepas 5 bulan lah, bayangkan saya daripada tak ada, daripada zero, so sekarang saya dah ada 3 bulan dana kecemasan. Dan bila saya nampak kebaikan dan saya cuba memberi baca dan terus baca, sebab bila kita dah jadi dealer public gold, kita akan berjumpa dengan ramai orang dan orang ni akan bertanya itu, bertanya ini. So saya sebagai dealer public gold, saya akan terus membaca dan mendapat ilmu. Dan saya nampak bila saya dapat satu duit amount yang banyak, saya rasa lebih baik saya alih duit ini ke emas. Dan saya ambil tindakan yang berani, agak berani tindakan yang saya alih masa tu. Kalau nak jadi priority dealer kena beli 30,000 baru boleh jadi priority dealer. Itu promosi . So saya fikir saya jual stok saya dan saya ada beberapa simpanan, saya ambil duit saya beli emas 30,000.
bernilai pada ketika itu harga sudah bernilai 175. Masa tu saya tahu, oh 175 ni adalah mahal. Okey, mahal. Sebab saya beli 145, harga benchmark saya adalah 145. Tapi apa boleh buat? Saya yakin harga emas ni akan meningkat. Macam saya punya mentor cakap, Karipap, Makcik Bedah pun naik setiap tahun, tambah pula emas kan. So saya alihkan 30,000 dan saya dapat priority dealer dan saya dapat emas. Okey, 175 gram emas. Dengan harga 175 gram. Dan bila saya kalkulate balik, alhamdulillah masa tu dana kecemasan saya sudah cukup 12 bulan. Okay? Dan saya dah lock dah. Dana kecemasan sudah cukup. Unlock. Okay, unlock. Okay. Dana kecemasan yang bagusnya, saya bercakap sekarang ni, dana kecemasan saya bertahan sehingga kini. Saya bukan nak berlagak itu adalah hakikatnya. Sampai sekarang. Dana kecemasan yang saya lock, yang saya beli, bertahan sampai sekarang. Dan nilai dana kecemasan saya itu, saya tak buat apa-apa. Saya beli emas ni, saya simpannya. Dan nilai dia meningkat saban tahun. Dan kini nilai emas itu melebihi 12 bulan pendapatan saya. Walaupun dengan gram emas yang sama. Okay? Saya tak buat apa pun. Gaji saya naik setahun mungkin 5-6% saja. Okay? Dan 12 bulan tu nilai emas sekarang ini melebihi setahun gaji saya. So saya tak buat apa-apa. Saya ambil emas tu, saya simpan je. Okay? Itu apa saya buat. Itu dana kecemasan. Kalau saya nak pakai, saya ada dana kecemasan, saya perlukan sangat-sangat duit, saya akan ambil emas tu, saya akan cairkan. Okey, saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Pada 2016, emas saya untuk dana kecemasan adalah 500 gram. Bernilai 87,000. 500 gram ni saya tak jual pun, saya simpan dekat saya. Okey. Dan hari ini nilai 500 gram ni adalah 130,000. Kenaikan 49.5%. Bayangkan kalau saya simpan dalam ASB 87,000 tu, saya rasa tak ada dah sekarang ni. Pada 2016 saya simpan 87,000 dalam ASB. Hari ni tak ada dah. Walaupun saya dapat dividen every year dividen tu saya akan ambil keluar dan saya akan enjoy. Itu mindset saya dengan duit. Bila saya tengok duit bertambah saya akan guna. Tapi emas sampai sekarang lah ada 500 gram tu. Kalau ini contoh, janganlah tangkap saya. Contoh 500 gram tu sampai sekarang ada dengan saya. Itu adalah dana kecemasan. Kalau saya terguna, saya terjual, saya akan masuk balik nilai tu. Bagi cukup 500 gram. Itu dana kecemasan saya. Jika gaji saya meningkat melebihi gram dalam tu, saya akan tambah gram bagi cukup. Dan sekarang saya tak pernah tambah gram. Itulah dana kecemasan. Sekarang ni saya fokus nak bina impian. Okay. Okay. Ada orang tanya, kenapa saya pilih emas sebagai dana kecemasan? Kenapa emas? Okey. Cuba kita tengok balik fundamental, asas kepada dana kecemasan. Kalau kita baca dalam buku Tuan Zul, Wang Emas, dia cakap dana kecemasan ni tak boleh disentuh kecuali kecemasan. Kita tak boleh sentuh. Kalau kita simpan setahun untuk dana kecemasan, tak boleh sentuh kecuali kecemasan. Dan kalau kita sentuh, kita ambil, kita kena letak balik. Dan perlu disimpan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okay? Sebab kita tak tahu dana kecemasan bila akan berlaku kepada diri kita. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin tulat. Kita tak tahu. So bila saya fikirkan balik, duit tak sesuai untuk saya simpan untuk jangka masa yang panjang. Okay? Sebab duit, nilai dia jatuh setiap tahun. Jatuh. Dan dia ada inflasi duit. Hari ini saya simpan 87,000 hari ini. Mungkin lagi 10 tahun, 87,000 tu dah tak beli benda yang sama. So, duit bukan suatu benda yang saya boleh simpan untuk long term. Okay? So, kejatuhan ringgit, kejatuhan ekonomi, inflasi, kuasa beli duit ringgit tu dah jatuh. Dulu, kita beli kambing seekor RM300. Sekarang ni kalau kita bayar RM300 untuk beli kambing seekor, tukang penggembala kambing tu akan ligan kita balik. Okay? Sebab tak cukup duit. Tapi kalau kita tengok kepada emas, sejarah emas ni kalau selalunya orang akan bandingkan dinar dengan kambing. Okay? Satu dinar dengan seekor kambing. Sampai sekarang lah, satu dinar tu boleh beli seekor kambing. Mungkin lebih. Okay? Mungkin lebih. Sebab tu, bagi saya, duit tak sesuai. Okay? Duit tak sesuai untuk saya simpan dalam jangka tempoh yang panjang. Dan saya tak boleh sentuh duit tu. Rugilah kalau saya simpan duit tu, tak bergerak pun. Dan macam tu je, rugilah. Better saya simpan dalam emas. Sebab nilai emas meningkat. Dan dia emas ni adalah kali inflasi.
Kalau ada ketidaktentuan ekonomi, contohnya baru ni ada COVID, okey, kes COVID, trade war, bagaimana harga emas bereaksi? Emas meningkat 50% daripada bulan Januari until September, lebih daripada 50% sebab ketidaktentuan ekonomi dan trade war. COVID-19. So kita tak perlu risau ketidaktentuan ekonomi, inflasi tak ada, kuasa beli kekal, malah meningkat. Kalau kita tengok dulu ada ramai sekarang ni dealer-dealer duk tunjuk pasal kereta. Dulu boleh beli sebiji kereta Vios, sekarang boleh beli 3 biji kereta Vios dengan 1 kilo emas. So kenapa kita perlu risau? Better kita simpan emas. Emas juga adalah insurans kewangan. Contoh, kalaulah ditakdirkan kita, saya ni bankrupt, okey. Habis rumah kereta disita, rumah disita, kereta disita, hartanah semua disita, kecuali satu je tak disita, iaitu emas. Sebab emas adalah aset yang tidak diregister, tidak diregisterkan. So emas ni adalah insurans kewangan kita. Sebab tu orang kaya dia akan simpan emas untuk backup dia. Kalau berlaku apa-apa dekat dia, dia akan guna emas untuk kembali hidup. Okay? Dan fungsi emas ni adalah 2-in-1. Kalau kita dengar balik ceramah Tuan Syukur, kita punya mentor, kita punya sifu emas, sifu emas Malaysia ni, Tuan Syukur, dia cakap emas ni fungsi dia 2-in-1. Kalau kita simpan dalam jangka masa yang panjang, kita simpan dan emas ni akan, nilai dia akan naik. So dia akan automatically akan jadi pelaburan. So kaedah terbaik untuk simpan emas, jangan fokus pelaburan, fokus simpan. Simpan, kita akan dapat averaging price dan kita akan dapat faedah pelaburan dalam jangka yang masa yang panjang. Sebab tu saya tak simpan duit untuk dana kecemasan, saya pilih emas sebagai medium dana kecemasan saya. Okay, so pertanyaan. Ramai yang bertanya, especially dalam grup-grup saya, dealer-dealer saya, dia tanya, kalau saya nak bina dana kecemasan, emas macam mana yang saya nak ambil? Adakah emas piasan? Adakah emas yang kilo-kilo, 250 gram, 100 gram, 1 kilo? Adakah emas itu? Adakah emas yang 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 1 dinar, setengah dinar, 5 gram sudah mencukupi? Okey, secara peribadi saya tak cadangkan untuk dana kecemasan. Kita kena faham konsep. Kalau you nak simpan untuk hartanah asing, ini untuk dana kecemasan. Dana kecemasan kita jangan simpan yang berat-berat. Contohnya jangan simpan 50 gram ke atas. Kalau kita ada modal nak beli 50 gram, pecahkan jadi 10 5 keping ke ataupun 20 10 ke ataupun ambil dinar ke, sebab jika berlaku sesuatu kecemasan dekat kita, contohnya rumah rosak dan kos baik pulih rumah itu adalah 2,500. Okey, 2,500. Dan saya mempunyai dana kecemasan 50 gram, satu ketul, satu pieces. Dan Ahmad ada dana kecemasan 50 gram, 5 pieces. So kami dua-dua orang mempunyai kecemasan yang sama, iaitu rumah rosak dan kos baik pulih adalah 2,500. Saya ada 50 gram seketul. Saya terpaksa jual ataupun pajak emas saya 50 gram, habis. Selepas saya tolak 50 gram tu habis. Saya tak ada emas dah. Saya hanya dapat duit je. Tapi Ahmad tadi dia ada 10 gram 5 pieces. So dia boleh bertindak tolak dulu 10 gram. Dia masih ada di tangan 40 gram. Nampak tak? So secara tak langsung dia masih ada 40 gram di dalam dia, dekat tangan dia, dan dia hanya guna 10 gram. Bila dia ada duit balik, dia boleh beli 10 gram bagi cukup balik dana kecemasan dia 50 gram. So dalam kata lain, kita boleh guna sedikit demi sedikit untuk selesaikan masalah kecemasan kita. Okey, kalaulah kita perlukan puluh ribu untuk settle dana kecemasan kita, ini kita jual semualah, tak ada masalah. Okey, sebab tu saya cakap dekat saya punya anak customer saya, kalau untuk dana kecemasan jangan beli besar-besar, beli je 10 gram 20 gram. Okey, in case lah kalau jadinya kecemasan di luar waktu kerja dekat Publigo, kita tak boleh jual emas kat Publigo. Kita nak duit, betul-betul nak duit. Kalau lah kita nak jual sekilo dekat orang mana ada kebolehan nak membeli emas sekilo, kurang. Tapi kalau kita ada duit, kita ada 5 gram 2 keping. Kita pergi jumpa makcik saya kecemasan, saya nak jual dekat makcik 5 gram, harga dia 1,300. Dia masih mampu ambil emas kita dan bagi duit dekat kita. Sebab itulah
dana kecemasan jangan simpan besar-besar. Simpan yang 5 gram, 10 gram, 20 gram macam tu. Maksimum 20 gram bagi saya. Sebab kebolehan orang membeli. Contohnya kalau kita nak letak dekat keluarga kita untuk simpan dan bagi duit kita pinjaman, mereka akan sanggup. Kalau kita ada emas, kita minta pinjam dekat kawan-kawan, mereka masih sanggup. Sebab kita bagi emas dekat mereka. Kalau kita tak bayar balik, kita tak dapat emas tu. Itu dana kecemasan. Bila mindset kita dana kecemasan, simpan emas, jangan simpan besar-besar. Kalau contohnya kalau kita nak beli rumah, nak beli hartanah, yes, simpan besar-besar. 50 gram, 100 gram, simpan. Sebab bila kita nak jual, nak beli rumah bukan kita nak beli sikit-sikit. Kita mesti nak beli 20,000, nah jual. 250 gram, dapat duit terus. Macam tu. Untuk kita tengok apa matlamat kita dalam emas tu. Okay. Okay, next. Okay. Bila kita simpan emas, kita tak tahu pula macam mana nak memanfaatkan emas ketika berlaku kecemasan. Okey, emas ni dia adalah duit. Macam saya cakap tadi, dia adalah duit. So cara memanfaatkan emas ni, kita ada dua cara. Sama ada kita pajak ataupun kita jual emas tu. Pilih dua je. Sama ada kita pajak emas tu ataupun jual. Emas public gold, kita tak perlu risau. Okay, kita banyak rakan kongsi public gold yang terima emas public gold. Kita ada Pos Ahranum, kita ada KDE, kita ada Bank Rakyat, Bank Muamalah, Agrobank, Ahran, Bank Islam, Koperasi Tentera, banyaklah. Okay. So kita tak perlu risau. Emas public gold adalah emas yang mesra Ahranum. Kita memang seronok simpan emas public gold ni, bagi saya seronok. Okay. So kalau kita ada kebolehan, kemampuan untuk tebus dalam tempoh 12 bulan, so kita pajak emas tu, kita boleh pajak. Okay. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, kita rasa memang kita tak mampu nak tebus balik emas ni dan kita jual saja. Jangan fikirkan kecemasan yang kita hadapi tu. Kita jual je emas kita tu. Dan bila ada duit balik, kita beli emas baru. Okay, jangan risau. So walaupun cas pajak lebih kurang 1.5% sebulan, agak tinggi, tetapi duit kita tak angus. Sebab bila kita pajak, mindset kita ni tak akan lupa dengan pajak tu. Tak percaya cuba ambil emas pergi pajak. Cuba ambil emas isteri pergi pajak. Setiap hari isteri akan tanya, abang bila nak ambil pajak emas? Abang bila nak ambil emas? Sampai itu mindset kita dah set, kena ambil emas tu. Okay? Sebab tu bila kita pajak emas, mindset kita ni akan letak, nak kena tebus emas secepat mungkin sebab kita takut emas itu kena lelong. Okay? Kena hilang. So kita akan paksa ambil juga emas tu. So sebab tu emas ni kita boleh pilih sama ada kita nak jual ataupun pajak. Okay? Okay. Ini saya tulis dalam Facebook. Cik Bashir, ada lagi 5 minit untuk... Okay. So, lebih baik kita pajak ataupun jual emas yang kita miliki sekiranya berlaku kecemasan. Berbanding kita terpaksa jual maruah, tebal muka untuk meminta hutang sana sini. Itu nasihat saya lah. Okay. So, rugikah kita simpan emas sebagai dana kecemasan? Bagi saya tak rugi. Walaupun emas ada spirit value, biar kita rugi spirit value, yang penting kita berjaya bina dana kecemasan. Okay? Itu penting. Harga emas ada naik turun, rugikah? Tak rugi. Harga emas naik turun tetapi long term dia naik. Duit ringgit turun sahaja, tak pernah naik. Okay? Emas perlu simpan zakat, rugikah? Bagi saya bukan rugi, itu adalah kelebihan. Sebenarnya simpan duit pun perlu kena bayar zakat. So kena ingatlah sebab emas ni lebih dekat dengan kita, dengan zakat. Okey, kaedah terbaik, saya tak mahu sembang panjang. So kaedah terbaik macam saya buat, saya beli melalui e-commerce Gap. Kalau dah ada 10 gram dalam e-commerce Gap ataupun lebih, kita boleh grab promosi EPP ataupun sama ada 1 dinar ataupun 10 gram ataupun 20 gram. Ini adalah kaedah terbaik untuk kita bina dana kecemasan kita. Dan okey, so bila dana kecemasan sudah kukuh, kita dah ada duit yang cukup dekat tangan, so barulah kita boleh fikir apa impian yang kita nak capai. Okay. Next step, make dream come true. Bila kita susun kita punya dream, kita rasa tenang. So, kita nak pergi luar negara, kita rasa tenang sebab kita dah ada dana kecemasan yang mencukupi. Okay. Dream. Saya tak mau cerita banyak dream. Kita ni banyak dream. Nak beli kereta mewah, nak pergi haji, nak financial freedom, nak beli rumah, nak beli itu, nak sediakan pendidikan yang banyak. Saya punya nak fokus 2 dream saja. So, dream kita hanya boleh dapat bila dana kecemasan kita kukuh. Sebab kita boleh akan move to the next step. Sebab tu dana kecemasan tak sesuai untuk kita nak guna dana kecemasan untuk pendidikan tak sesuai. Okay. So kos haji turun lebih 80% kalau kita simpan emas untuk bina dream kita. Contohnya kita nak pergi haji lagi 10 tahun. Simpan emas. Jangan simpan duit. Sebab analisa
oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, dekat blog dia, kita boleh check dekat blog dia, kos haji turun 80%. Okay? Kalau kita tengok tahun 2020, kos haji turun lebih 85% berbanding tahun 1998. Mana lebih untung? Kita nak simpan duit ke kita nak simpan emas? Bukan kita simpan hari ini, kita boleh pergi haji hari ini. Tak. Kita simpan duit hari ini, kita nak pergi haji lagi 10 tahun. So lebih baik simpan kos haji dalam emas. So capai impian kita menunaikan haji dengan emas. InsyaAllah kita akan lebih jimat. Okay? Dan lagi satu, pendidikan terbaik untuk anak-anak. Okay, so saya adalah ayah. So saya pasti semua dalam ni akan bakal jadi ayah ataupun sudah jadi ayah, bakal jadi ibu ataupun sudah jadi ibu. Kita tengok anak-anak kita. Okay, bersediakah kita memberi dana pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Itu impian kita seorang ibu bapa. Jangan pentingkan diri kita ada anak-anak. Kita kena pentingkan impian anak-anak mereka. Cuba kita fikirkan sejenak, muhasabah, duduk dengan isteri, duduk dengan suami, tanya diri, bersediakah kita untuk memberi pendidikan terbaik untuk anak-anak kita? Mungkin hari ini kita masih ada beasiswa dan PTPTN. Sekarang ini kerajaan dah mula mempersoalkan PTPTN. Wajarkah PTPTN ada? Mungkin masa anak kita masuk universiti, PTPTN sudah tak ada. Beasiswa kerajaan sudah tak mampu. Adakah kita sebagai ibu bapa akan menjadi penghalang untuk anak-anak kita sambung belajar? Contohnya anak saya dapat jadi doktor, minta maaf saya tak boleh bagi kamu pergi jadi doktor sebab saya tak ada duit. Maukah kita bagi alasan tak ada duit untuk anak kita hilang peluang dia menjadi seorang doktor, menjadi seorang engineer? Tak mungkin kita nak anak-anak kita hilang kerjaya dia begitu saja. So bertindak daripada sekarang. Bina dana kecemasan, bina impian kita, bina impian anak-anak kita supaya mereka tercapai. Okey, ini adalah slide terakhir. Ini pesan mentor saya. Mentor saya ni adalah orang yang paling saya sayang. Sentiasa memberi inspirasi, sentiasa memberi positive energy. So selalu mengingatkan kami, emas tidak menjadikan kita kaya. Emas tak akan menjadikan kita kaya. Tetapi ilmu tentang emas akan membuat kita lebih kaya. Cuba bayangkan kalau kita ada 1 juta, kita diberi 1 juta, tetapi kita tidak mempunyai ilmu untuk menguruskan 1 juta itu, saya yakin 1 juta itu akan hangus. Tetapi kalau kita ada ilmu untuk uruskan 1 juta itu, insya-Allah 1 juta akan berkembang menjadi berpuluh-puluh juta atau malah berbilion-bilion. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum, terima kasih. Saya pas balik kepada MC. Okey. Baik, terima kasih kepada Tuan Basir